Hai guys, selamat kembali ke Kubi-Gubigo. Anda bersama saya Ekram. Untuk memulakan perkongsian menarik hari ini, cuba bayangkan situasi ini. Macam mana kalau ada sesuatu benda yang kadang-kadang akan muncul kelihatan bersama-sama dengan kamu, walaupun kamu sebenarnya berseorangan. Benda tu akan muncul secara random dan tiba-tiba. Bila di bilik berseorangan, dia akan ada di sana. Bila di tandas mandi, dia pun akan mandi bersama. Bila makan, dia akan duduk bersama-sama dengan anda, mengikut gerak-geri dan kemana sahaja anda pergi. Tapi apa yang pelik? Tidak sekalipun di dalam hidup kamu pernah nampak benda ni. Padahal orang sekeliling nampak dengan jelas, kelihatan kadang-kadang ada di sisi. Benda apa? Sebuah susuk tubuh yang nampak 100% sama macam diri kamu sendiri. Senang cerita, itu adalah kembar hantu. Dan itulah kisah kita pada hari ini, Emily Sage, wanita dengan kembar hantu. Pada asalnya, kisah ini diceritakan semula oleh seorang penulis iaitu Robert Dale Owen di dalam bukunya yang berjudul Footfalls on the Boundary of Another World yang diterbitkan pada tahun 1960. Menurut Robert, kisah ini disampaikan oleh Julie von Guldenstorp, di mana ibu Julie iaitu Baron von Guldenstorp adalah salah seorang murid di sekolah pensionat von Neuwelt, tempat terakhir Emily mengajar. Emily Sage lahir pada tahun 1813 di Dijon, France. Sekitar tahun 1945, Emily Sage pada waktu itu adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah perempuan berasrama penuh di Latvia. Emily dianggap sebagai seorang guru terbaik di sekolah tersebut, seorang yang baik hati, peramah dan lemah lembut. Dan dia digemari bukan sahaja di kalangan pelajar, tetapi juga di kalangan guru. Tidak sehingga mereka perasan ada satu kejadian misteri yang kerap kali berlaku yang membuatkan mereka takut dengan kehadiran Emily. Pernah satu ketika, Emily sedang menulis di papan hitam di kelas. Posisi dia pada waktu itu membelakangi para pelajar. Tiba-tiba, muncul lagi seorang wanita yang mirip dengan Emily berdiri di sebelah dia dan meniru gerak-geri Emily sedang menulis sesuatu di papan hitam. Kejadian ini bukan hanya disaksikan oleh seorang pelajar, tapi kesemua 17 orang pelajar di dalam kelas itu nampak kembar Emily berdiri di sebelah dia sambil mengikut gerak-geri dia. Ini membuatkan seluruh kelas ketakutan, tapi mereka hanya berdiam diri. Tidak sehingga kelas tamat, barulah mereka melaporkan penampakan tadi kepada pengetua. Sejak dari hari itu, penampakan kembar hantu Emily sering terlihat di sekitar kawasan sekolah. Bukan sahaja pelajar yang nampak, tapi guru-guru di sana pun mengaku melihat kembar hantu Emily berlegar-legar bersama dia. Ada lagi satu insiden ketika Emily sedang makan di meja. Kembar dia tiba-tiba muncul dan duduk di sebelah Emily sambil mengikut gerak-geri dia di meja. Seluruh pelajar yang melihat insiden tersebut terdiam, manakala tiada reaksi dari wajah Emily sebab tiada apa yang dia nampak. Dari hari ke hari, penampakan kembar hantu Emily semakin kerap terjadi, sehingga kan guru-guru dan murid di sekolah tu mulai menjauhi Emily kerana berasa sangat takut. Begitu juga dengan aduan yang semakin hari semakin banyak. Tapi pengetua sekolah ini masih enggan melepaskan Emily dan percaya yang penampakan yang dilihat itu hanyalah satu ilusi dan halusinasi. Emily kemudian dipanggil oleh pengetua. Dia ditanya kalau dia ada amalan atau menjalankan ritual yang menyebabkan kembar hantunya muncul. Emily sendiri terkejut dengan hal ini sebab dia pun tidak tahu yang dia ada seorang kembar, apakah lagi kembar hantu. Hal ini juga membuatkan diri dia sendiri berasa seram dan takut. Walaupun terasa di pulau, Emily tetap mengajar seperti biasa, sehinggalah terjadi lagi satu kejadian di mana kali ini kelas yang Emily ajar mempunyai murid sebanyak 42 orang. Ketika itu, Emily memberikan tugasan menjahit kepada pelajar dia di kelas dan kemudian pergi keluar untuk memetik beberapa bunga. Apabila dia berada di luar, tiba-tiba kembar hantu Emily muncul di kelas dan duduk di meja sambil melihat ke arah Emily yang sedang memetik bunga di taman. Kesemua murid yang melihat situasi ini menjerit ketakutan dan berlarian keluar dari kelas. Ketika ini juga ada dua orang murid yang memberanikan diri untuk mendekati dan
menyentuh kembar hantu ini. Namun begitu, tangan mereka hanya menembusi tubuh badan entiti ini. Emily yang berada di taman mendengar jeritan pelajarnya, bergegas balik ke kelas, tapi ketika itu kembar hantunya ini telah pun hilang. Kejadian ini menyebabkan ramai ibu bapa yang ingin memindahkan anak diorang ke sekolah yang lain disebabkan tiada tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap Emily, walaupun telah banyak aduan yang dibuat. Disebabkan tiada pilihan yang lain, pengetua sekolah terpaksa melepaskan Emily Sage dari sekolah tersebut. Bayangkan, disebabkan penampakan yang membuatkan para pelajar dan guru ini takut, dia bertukar sekolah. Sepanjang 16 tahun dia mengajar. Pensionnat Von Neuwirth merupakan sekolah yang ke-19 dan juga yang terakhir Emily bertugas sebagai seorang pengajar. Kisah Emily Sage terhenti di situ sahaja. Selepas berhenti mengajar, Emily seperti hilang tanpa jejak. Apa penjelasan dan apa yang berlaku dengan Emily selepas itu, tiada siapa yang tahu. Walaupun ini satu kisah yang menarik, sebenarnya kesahihan kisah ini tidak dapat dipastikan sepenuhnya. Mungkin juga ini kisah yang direka-reka untuk mempromosikan buku dari Robert. Tapi kalau kita fikir balik, kalau kita fikir di luar kotak, kalau kisah ini benar-benar wujud, mungkin juga ia berkait rapat dengan sebuah makhluk yang dikenali sebagai Karin, yang juga menarik untuk saya kongsikan di sini sebagai maklumat tambahan untuk semua goers. Menurut Islam, Karin adalah pendamping dari bangsa jin yang selalu ada dengan seseorang. Setiap orang ada Karin mereka yang tersendiri. Ada yang percaya Karin setiap orang nampak seperti kembar orang yang didampingi. Dan Karin akan selalu ada bersama-sama dengan seseorang tu. Kadang-kadang dia akan memunculkan diri. Menurut ulama Islam, Ibnu Taymiyah, setiap manusia mempunyai Karin dalam kalangan malaikat dan jin. Dia tidak akan dapat melihat dan ianya tidak kelihatan di sekelilingnya. Ibnu Kathir pula menghuraikan Karin dalam kalangan malaikat tidak berperanan untuk menjaga manusia, tetapi ianya mendampingi bagi membantu ke arah jalan kebaikan, sebagaimana Karin dalam kalangan syaitan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk membawa kepada kebodohan dan kesesatan. Mereka yang selamat adalah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kamu faham konsep Karin. Jangan salah faham, tidak semestinya kisah Emily ini ada kaitan dengan Karin. Mungkin juga kisah Emily ini adalah sebuah kisah palsu. Tapi masih lagi menarik kalau kita tengok konsep Karin ini. Saya tertarik untuk sampaikan konsep ini sebab kisah Emily ini mungkin juga ada kaitan dengan konsep Karin ini. Di dalam kisah ni, kita boleh lihat yang Emily Sage ada kembar hantu yang mendampingi dia. Tapi kita tidak sedar yang kita pun sebenarnya tidak pernah berseorangan. Sebab akan ada sesuatu yang menyerupai kita, yang selalu ada di sisi kita. Kita tidak pernah nampak, tapi sekarang mereka pun ada di sisi kita, melihat dan selalu ada dengan kita. Itulah Karin. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian menarik kita pada hari ini. Sebuah kisah yang bagi saya menarik untuk dikongsikan. Seorang perempuan dengan kembar hantu disebabkan situasi dia ini dibuatkan dia ditakuti dan dipulau oleh pelajar dan guru-guru. Mungkin juga kisah ini adalah sebuah urban legend. Mungkin juga kisah ini direka-reka untuk penulisan di dalam buku. Mungkin juga ini adalah sebuah kisah benar. Kita ambil sebagai maklumat tambahan dan sebagai satu hiburan. Kalau anda rasa video kali ini menarik dan bermanfaat, pastikan anda like dan share. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Mungkin anda ada lagi topik menarik yang anda ingin saya rungkaikan, ceritakan, sampaikan. Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Apa-apa pun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gubi Gubi Go, menarik setiap hari.